Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa la'allaha liikhtisariha ma'a ishtimaliha ala ma dhakarnahu ja'alaha asy-syar'u tarjamatan ala ma fi qalbi min al-islami wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. Syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia pula ihsan dia juga yang menyebabkan masih ada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang menghidup mematikan kita. Alhamdulillah masih dihidupkan kita. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia. Dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita Islam, dan limpah kurnia pula ihsan dia, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia, jadikan kita ada minat dan haloba untuk mengenal dia, untuk hadir hati pada dia, untuk boleh jatuh hati pada dia. InsyaAllah, Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia beri pada kita kekuatan, keupayaan, kesungguhan berada dalam majlis yang ada kemuliaan. Dan insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan pembacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Kita nak ujunglah kitab ni, yang dia dah tunjukkan kat kita kesimpulan iman. Bagaimana boleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung semua bab dalam ruku-ruku iman, sama ada bab ketuhanan atau bab kerasulan. Begitu juga bab-bab sam'iyat, bab-bab perkara ghaib yang kita wajib imani, yang sebut dalam Quran, dihurai, diceritakan kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib beriman, yang semua tu termasuk dalam ungkapan kita Muhammadur Rasulullah. Khas bab ketuhanan dalam la ilaha illallah. Bila disebut Muhammadur Rasulullah, baki daripada rukun iman yang 6 tu, beriman dengan malaikat, beriman dengan Nabi Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada qadar. Semua tu termasuk dengan hanya seringkas perkataan Muhammadur Rasulullah. Dan semestinya bila Muhammadur Rasulullah, dia makhluk, dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat, bahkan dia manusia, bahkan mesti ada pada dia sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil pada dia kazib, khianah, kitman, baladah. Baik. Jadi kalau kita perhati tu besar makna yang perlu kita nak ambil, nak perhati, nak bagi hadir, tambah nak jadikan satu wirid kita dengan berzikir, zikir dengan hadirkan semua tu. Yang inilah antara syarah ulama' bila kita faham dan amal,
Inilah dipanggil ilmu nafi'. Dipanggil ilmu bermanfaat. Apa maksud ilmu manfaat? Ilmu yang pada dia penuh berkat. Apa maksud berkat? Hasil manfaat yang banyak. Dalam konteks itu, apa dia manfaat banyak yang nak dihasilkan? Yang kata kalimah la ilaha illallah ni, Allah kata kalimah berkat, menghasilkan manfaat. Dia dia tak mana ilmu manfaat? Dah ngaji, faham, boleh nak beramal, tahu macam mana nak buat, nak hadirkan di hati, dan memang hadir di hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Cuma atas kita ada taklif yang kita kena sentiasa istiqamah setiap hari dengan berzikir, selawat, istighfar, dan juga dengan teruskan mengaji untuk kefahaman yang ada dipertingkatkan lagi. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala bagi rezeki, apa yang kita belajar boleh masuk dalam hati, insya-Allah. Pasal bab belajar ni satu lagi bab nak boleh hadam dalam hati, terima dengan hati sanubari, sehingga sebut Allah gementar hati, dan sebut Allah cinta tak terperi. Sebut Allah, rasa Allah Tuhan yang amat agung sekali. Nak rasa perasaan macam tu, bukan satu benda yang boleh direka-reka. Bahkan atas kata pemberian di anugerah semata satu, macam mana pun ditaklif pada kita untuk cari sabab-sabab pemberian tu boleh diberi. Dengan bahasa lain, Allah memang dia hak dia nak bagi rahmat, ke atas kita ditaklif untuk cari sabab rahmat. Itulah istilahnya. Jadi apa dia sabab rahmat yang kita kena usaha? Mujahadah, bersungguh, jihad dengan apa yang disuruh dalam agama. Khasnya atas kita nak bicara ni, nak dapatkan iman, supaya boleh hidup hati, supaya Allah Ta'ala sentiasa diingati. Ingat dengan mana sentiasa ditauhidkan bahawasanya dia saja memiliki sifat ketuhanan, tak ada siapa yang bersekutu dengan dia dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Begitu juga dalam bab pemilikan. Macam mana kita nak rasa sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, bahkan boleh dikatakan tidak lupa untuk Allah Ta'ala ditauhidkan sedia. Apa saja apa yang kita buat, Allah Ta'ala tidak akan dilupa, bahkan rasa hadir bersama, bahkan apa yang ada pada kita tiada lain melainkan Allah Ta'ala punya kurnia. Nak hidup dengan keadaan macam tu, dia satu perkara yang kita kena fikir, renung, faham. Satu dah faham, insya-Allah kita akan bertindak untuk pergi cari. Bab tu nak kata macam mana, memang kena belajar satu untuk faham. Dah faham macam mana, buatlah, bahasa mudah gitu. Kadang orang faham, ngaji, ngerti, tapi tak buat. Na'udzubillah. Kita asal saya nak syarah tu, nak syarah ilmu manfaat tu. Pasal kita kalau ilmu banyak tapi tak mendorong kita untuk dapatkan apa sepatutnya kena dapat. Ilmu tu tak diistilahkan sebagai ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Bahkan ilmu tu macam ilmu kena patuk ular. Itu kot. Ilmu tak kena patuk ular pula. Ilmu tu macam ular. Nak belit orang, patuk orang. Untuk patuk lah. Bukan ilmu tu untuk, dengan ilmu tu kita boleh islah diri kita, ingat Allah Ta'ala sentiasa. Yang tu baru ilmu nafi'. Dan kat diri kita muhasabah setiap ketika, supaya Allah Ta'ala boleh diaksa kan. Yang tu baru ilmu nafi', baru ilmu bermanfaat. Maksudnya ilmu yang kita faham, apa yang kita dapat, boleh mendorong dan menjuruskan kita untuk dapat tauhid.
Tu ilmu manfaat. Ilmu tak manfaat, dia semata-mata ilmu, hanya duduk di mulut, di lidah, tapi tak turun ke hati. Ilmu tu tak dipanggil ilmu manfaat, walaupun nama ilmu. Walaupun nama ilmu. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Mudah Allah Ta'ala bagi kita, bukan orang hanya sekadar ilmu letak di mulut, bahkan masuk dalam hati. Macam mana pun, antara proses sabab, musabab, usaha ikhtiar ni, ada ilmu kena duduk di mulut dulu kan. Quran pun kalau buat misal ada benda tak masuklah hati lagi, tapi untuk masuk dalam hati bagi boleh baca dulu. Lepas tu dah boleh baca, hafal pula. Dah hafal pun belum jatuh hati lagi. Berapa banyak orang hafal tak peduli dengan hafalan dia. Nak bagi jatuh hati, nak rasa ni kalamullahu bestnya kalamullah. Kalau nyanyi pun boleh ingat lirik, rasa berbangga. Ya ni tak rasa bangga ke kalau orang baca kalamullah, kita tahu kalamullah. Sikit pemikirannya tu. Kita punya kepala otak ni mesti bagi cerita betul, bagi betul lah. Kalau ada sewil tu, repair balik. Pasal kita punya kepala otak ni bila sewil, nanti ada benda yang utama kita ketepian. Benda yang entah apa benda nanti yang tu yang kita sibukkan, tu menyebabkan kita sewil. Bahasa saya guna tu, maaf lah kalau kasar-kasar sikit kan. Tu menunjukkan kita sewil, tak betul perjalanan. Sentot. Apa saya dah sebut petang ni? Pelak. 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 Kita gelong, duk minta siratul mustaqim. Tunjuk dah jalan siratul mustaqim. Dah faham siratul mustaqim. Reti siratul mustaqim. Mengaji dah siratul mustaqim. Tapi tak nak ikut jalan yang mustaqim. Tak nak mujahadah untuk ikut. Tak nak bersungguh-sungguh. Tak nak lawan nafsu, lawan syaitan. Dan jangan tak tahu antara nak capai matlamat kehidupan macam ni, kena berjaga-jaga dengan musuh. Pasal musuh kita ada yang musuh yang tak pernah jemu untuk sentiasa menyesatkan kita dan memalingkan kita daripada mentauhidkan Allah yang Esa. Syaitan semestinya, dan dia akan gunakan nafsu sebagai alat dia untuk jadikan yang tu sebagai sebab memenuhi kehendak syaitan, iblis. Dijadikan nafsu kita sebagai tambatan, ikutan. Apa yang sebut? Jadi kalau kita duk ikut nafsu, walaupun ada ilmu kita tak bermanfaat untuk kita menyuluh bab ketuhanan, untuk kita nak rasa hadir hati. Apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan semua daripada ilahi. Dia takkan anda pergi ikut situ. Dia akan jadi pelak, tak ketahuan. Hidup pun kecelaruan, tak nampak matlamat yang jelas. Apa hidup ni, ke mana tujuan. Na'udzubillah. Satu, dia nak sebut di sini setelah dia faham dengan kita aqaidul iman yang dipanggil simpulan iman tu. Saya sebut syarahan simpulan tu kerana setiap kita belajar dalam bab ketuhanan, 20 wajib, 20 lawan dia, 20 mustahil, date dia kan, yang 20 mustahil, satu harus, begitu juga pada Rasul 4 wajib, 4 mustahil, satu harus ni dia adalah ibarat teras-teras kayu yang sangat berharga. Lepas tu ada 50 semuanya, 20, 21, 4, 1 ikat. Nah, ikat tu dua tali je. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah begitu. Jadi memang ringkas sangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Dua tali ni, dua ikatan ni, dua simpulan ni boleh menyimpulkan semua dalam bab yang disyariatkan kat kita, khasnya dalam bab iman. Dalam bab Islam satu hal, ni bab iman terangkum hanya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sikit sebanyak kita dah bicara. Ada saya pun tak ada nak kira. Yang kata huruf la ilaha illallah ni ada 24. Siapa ada buat homework? Ada? Seorang pun tak ada. Nak kira 24 tu? Try tak? Boleh?
Berapa hati kan? 7 dah nampak kan? 20, faham? 20 macam mana? 24. La ilaha illallah tu ada 24 huruf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambil, tulis kan? Kita mengaji style lain sikit mana ni? Pasal kita nak tengok kesimpulan. Tadi nak buat hambut tak ada, lari sana sini, ke sana kemari, tak padam ni. Dah. Padam ke? Kain belakang. Kita faham betul-betul tu bahawa dia gitu, mantap. Kalau sebut gitu je lah. Saya pun dah lama tak perhati tu, yang tak ingat tu. Dulu duduk dalam kepala ya, sebut gitu ya, tapi dah lama tak sebut. Seluruh sikit. Duduk je lah. Kalimah ada 7. Muna. Renda. Muna. Awak cakap sama hari ni. Nala. Anji. Ar. Yela. Tak tahu tanya orang tahu Tamil. Saya cakap betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu 7, kita 7 anggota, 7. Tidur ke apa dia orang tadi? 7 apa? 7 hari. Kebut tu 7 anggota kita dosa. Dikifaratkan. Adalah bincang dosa besar, dosa kecil apa, satu hal. Kita nak kira 24. Saya saja tulis tempat ada syadah tu adalah syadah, pasal syadah adalah 2 huruf. Kan? Okey, 1. Kita kira pasal saya lama tak peduli. 2, 3, 4. Nak kira 24 tu saya tak ingat lah. Illa. Kalau illa, kita kira macam ni tu. Pasal illa tu kalau ikut kaedah, boleh? Biar je. 5, 7, 8, 10. Faham kan pasal 10 kan? 11, 12. Sini ada sabdu. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Alhamdulillah, betul saya kira. 24. Allah. Tu 24. huruf. Pasal lam alif 1 huruf, bukan lam 1 alif 1 kan. Lam alif 1 huruf. 24 huruf. Siap. Jadi 24 huruf macam mana? La ilaha illallah. Macam mana? 24 jam punya dosa hapus semua. Antara sebut ulama, seingat saja dalam kitab Syekh Ibn Hajar, tak ingat kitab apa dia sebut tu, dia kata setidak-tidaknya satu hari, kata dia, ada sebut
la ilaha illallah tu dengan memanjangkan nafi mat yang kita nafi la tu, panjangkan dia 14 harakat tu, dia pula adalah maksimum, angka yang paling besar, mat yang, kadar mat yang paling panjang yang boleh dibaca. Panjangkan dia sebanyak 14 harakat. La ilaha illallah. Hadirkan semua makna itu, la mustaghniyan kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Taklah kaya pada setiap satu yang semua makhluk berhajat kepada dia melainkan Allah. Bahasa pendek dia adalah ghani pada setiap satu, yang semua makhluk fakir kepada Allah Ta'ala. Illallah. Allah pula hadirkan semua makna. Kalau boleh mencapai semua maksud yang ada, hadirkan tu, kata dia, memang Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa kita setiap hari 24 jam. Kalau kata tak ada dosa, macam mana? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa siapa yang ada keliling kita. Apa? Anak isteri, mak bapak, siapa keliling kita, saudara mara, lagi apa? Pun tak ada dosa juga keliling-keliling mereka ni, macam mana? Allah Ta'ala akan hapuskan dosa segala umat. Sikitlah. Itu sebut fadilat-fadilat. Sekejap. Jadi asal kita nak sebut tu, nak kira 24 huruf tu. Satu buku, saya tak ada nak buat homework. Hampa pun diam je. Dan jangan tak tahu, nak kira tu pun bukan senang. Kita try kira tu. Nanti saya padam kira-kira balik. Dapat 24 lah. Saya kira tu, alhamdulillah, mujur. Sekali kira saya dapat lah. Ada yang salin pun pening lah. Tengok. Saja saya sebut itu kan. Kalau sendiri kira rasa cirit juga tu, nak kira 24 tu, saya try lah kira. Satu, saya dah bagi peringatan, apa dia, mana sabdu-sabdu tu yang tempat saya bulat tu, maksudnya ada sabdu, dia ada 2 huruf, tu yang menyebabkan jadi 24. Siap. Jadi huruf dia memang sikit, kalimah ada 7, huruf dia ada 24 huruf. Kata dia, وَلَعَلَّهَا لِاخْتِصَارِهَا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَعَلَهَا الشَّرْعُ تَرْجَمَةً عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Kata, dan diharap-haraplah akan dia, akan la ilaha illallah ni, ataupun domir ha tu akan dia tu, la'allaha ha tu kalimah syahadah. Masuk harap-harap ni, mudah-mudahan. Harap-harapnya, tentulah harap kita ni harap ke Allah Ta'ala lah kan. Mudah-mudahan harap-harapnya akan kalimah la ilaha illallah ni, kerana simpannya, ikhtisar, maksud simpan ni ringkasnya, tu maksud simpan tu. Simpannya maksudnya sangat ringkasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, serta melengkapinya atas barang yang telah kami sebut akan dia. Apa yang telah disebut awal kitab sampai kita baru pelihara yang terdekat ni, dijadikan oleh syarak. Oleh kerana dia ringkas tu, dijadikan oleh syarak. Siapa syarak ni? Asy-syari' hakiki, Allah. Dibahasakan juga syarik tu Nabi kita Muhammad SAW atas jalan majazi. Dia mazhar, nak zahirkan syarik, nak zahirkan syariat. Asy-syari' maksudnya yang mensyariatkan sesuatu syariat, tu syari'. Pastinya syariat yang ada kat kita bukan dibuat oleh makhluk. Pastinya datang daripada Allah, khalik makhluk. Macam mana pun, tengok ketetapan tu Rasulullah yang dengan perbuatan dia, dengan ucapan dia menunjukkan yang ni wajib atau seumpamanya, maka asy-syari' itu disandarkan juga pada Rasulullah SAW. Tapi atas istilahnya Rasulullah dipanggil syari' majazi, Allah Ta'ala syari' haqiqi. Syari' majazi juga adalah ulama kita yang ambil faham daripada hadis Nabi SAW dan Al-Quran, dengan qawaid istinbat, dengan dalil-dalil tafsili. Mereka yang diistilahkan ini mengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Asy'ari, Maturidi,
Junaid Baghdadi misalnya, nampak syarik juga mereka atas jalan majazi. Sebenarnya yang tu adalah mazhar daripada Nabi SAW. Tu yang dia kata harap-harapnya di atas ringkasnya la ilaha illallah ni, yang kata 7 kalimah 24 huruf, tapi melengkapi atas barang yang telah kami sebut, dijadikan oleh syarak sebagai terjemahan. Bahasa Arab disebut tu terjamatan. Bahasa kita kalau ikut penterjemah. 2 kalimah syalah ni dijadikan sebagai penterjemah atas barang yang dalam hati. Pasal iman dalam hati. Betul apa hubungan antara la ilaha illallah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni dengan apa yang ada dalam hati? Dia adalah translator. What inside our hearts. Bunyi yang putih sikit kan. Hang kalau suka duduk sama pondok ni? Suka? Ya kan? Kan nak balik? Bukan itu nak balik kan? Ya kan? Betul suka. Suka tu kat hati ke kat mulut? Ya. Tapi sebut tak kat mulut? Tak sebut. Sebut tak kat mulut? Oh, dia pun tak tahu. Oh, tak tahu tu tak ria tu. Hang suka tak pondok? Suka? Ya kan? Suka kan kat hati kan? Kalau sebut kat mulut lah, saya suka tak pondok, saya nak ngaji pondok, nak pondok pun nak duduk pondok ni, contoh lah, nak duduk pondok ni, kena ingat ustaz ni, nak duduk pondok ni, tak nak pergi pondok lain, contoh lah kan, disebut kat mulut tu, nak duduk pondok ustaz ni kat, kena ingat ustaz ni, kena ingat ustaz ni, lagipun pondok ustaz ni ada arnab, ada kuda, suka sangat pondok ni. Jadi kalau disebut di mulut tu, apa maksud dia? Maksudnya dia menterjemahkan apa yang dalam hati dia. Tambah pula disebut sampai orang nangis tak? Saya memang suka duduk pondok ustaz. Tak tahu nak abang dah. Takat tua nak boleh sebut. Tambah cakap depan ustaz ni. Tak tahu nak kata apa. Contohlah saya berlakon tu minta maaf sikit. Apa maksud ni? Oh, itu yang dia boleh cakap. Yang dia tak boleh cakap tu yang takat tu saya boleh abang. Tapi saya nak, jangan halau saya dia keluar pada pondok ni. Tolong lah. Tak ada arah lah. Kalau halau saya pada pondok ni, saya macam orang putus cinta. Cinta yang saya harapkan daripada seseorang rupanya tak berbalas. Cinta saya ditolak. Oh, terlukanya hati saya ustaz. Janganlah bagi saya keluar pada pondok ni. Oh, macam faham saya cakap? Tak faham? Dia orang ni kan reti kayu ke apa? Sorry sikit saya nyampak bahasa tu. Itu iman. Iman ni kalau nak sungguh-sungguh lah macam mana? Oh, tak boleh mengaji ke? Allah. Duk rindu tak boleh mengaji. Ataupun macam ni, nak mengaji tapi ngaji tidur. Astagfirullah, apa nak jadi aku ni? Ngaji tidur. Bukan tak mau ngaji, mengantuk. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah. Kalau orang memang hati dia macam tu, macam tu lah dia jadi. Kalau orang hati kering batu ni, ngaji, tidur. Nyampah aku tengok, muka aku tengok, tak ada seri langsung. Sikit marah, sikit wahbi, sikit perli orang. Benci aku. Abai. Tu. Memang ada benda tak sebut di mulut, tapi dalam hati tu akan menzahirkan perangai. Kadang-kadang keluar juga perkataan tu. Sama dalam bab iman ni. Iman ni bila apa dalam hati tu berkobar-kobar ni macam mana? Memang Allah la ilah, Allah la wujud. Allah saja hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud. Lain semua asal tak ada. Allah yang bagi wujud. Maksud makhluk ni jaizul wujud, mungkinul wujud. Nisbah ilmu tu dia hafal, masuk dalam hati, dia sebut tu, orang kata apa? From inside his heart, dia akan sebut. Kalau kita sebut, inside my heart, inside our hearts, kita sebut, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dapatnya. Itu syarat menjadikan apa yang disebut di mulut tu sebagai penterjemah apa yang ada dalam hati. Satu, ada istilah kita ulama disebut, apa kaitannya menyebut la ilaha illallah tu dengan
Iman adalah hati. Kan iman adalah hati kan. Wa fussiral imanu bitasdiqi. Iman ni ditafsir oleh ulama apa dia iman? Dia adalah tasdiq. Apa dia tasdiq? Al-imanu huwal yaqin, kata Nabi SAW. Iman ni adalah yaqin. Yakin kerja siapa? Kerja hati. Wa fussiral imanu bitasdiqi. Bertutur ni wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi wa qila syartun kal amal wa qila bal syatrun wa islam syarahan bil amal. Tu ulama syarah kita dengan syair-syair itu dia memudahkan kita ingat maklumat. Dia kata apa? Jadi wa nutqu fihi, bertutur dengan mengucap kalimah syahadah ni. Yang ni apa kaitan dia? Dia adalah syarat sah iman. Iman adalah hati. Mengucap kalimah syahadah dia rukun Islam. Apa kaitan dengan iman? Dia adalah syarat sah iman dalam hati. Dan kita belajar rukun Islam 5. Mengucap kalimah syahadah. Itu apa kaitan dalam hati? Dia adalah syarat yang ada dalam hati itu untuk boleh diterima. Kalau orang kafir, dia nak masuk Islam, memang dia suka Islam, perbuatan dia memang tolong orang Islam, bahkan dia jadi penyokong parti Islam, contoh kan. Tapi selagi tak mengucap kalimah syahadah, macam mana? Macam mana? Ada hukum yang kita faham lah tu. Apa dia? Tak terima Islam pada dia. Pasal apa? Mengucap kalimah syahadah ialah syarat sah iman dalam hati. Boleh? Faham? Dan dia adalah rukun Islam. Dengan Islam dia adalah rukun, tapi dengan iman dia adalah syarat. Faham ke saya sebut ni? Faham? Kau faham? Kau faham? Saya tak faham ni. Pasal iman dalam hati. Jadi apa kaitan mulut ni dengan hati? Dia penterjemah. Jadi sebenarnya nak bagi sah tu yang dalam hati ke yang di mulut? Dalam hati. Okey, mulut. Mulut ni translator. Penterjemah. Tapi kalau hanya di mulut saja, di hati tiada, macam? Itu takut kita tu. Kita hanya sebut la ilaha illallah. Yang saya guna bahasa apa? Burung kakak tua. La ilaha illallah. Rupanya burung kakak tua. Tak tahu apa. Pasal kita nak faham daripada la ilaha illallah tu bukan terjemah. Bukan terjemah. Tapi kita nak faham apa? Maknanya ada dalam la ilaha illallah. Apa dia? Ada pelajaran kita dah belajar awal kitab ni nak khatam ni. Dah buat kesimpulan dah. Takkan tak faham-faham. Tak faham juga. Macam mana nak buat? Taubat pergi ngaji lain. Habis kitab ni pun kita nak baca bab akidah juga. Taubat ngaji lain. Ambil faham elok-elok. Kalau jenis ada rakaman apa lah ni, backup balik. Pergi tengok balik daripada awal. Jangan tidur. Agak-agak ngantuk. Macam mana? Minum kopi. Telan. Minum kopi 3-4 jam. Kalau yang tu boleh sabab untuk jaga. Contoh saya nak sebut ni. Pasal pelajaran mesti dihadam. Pula tu, dengar sikit nak sebut. Kadang-kadang ilmu boleh dapat. Berkat kadang tak ada, ilmu tu jadi sia-sia. Pasal apa tu? Satu, terima tak bersungguh. Terima dengan tak ada hati perasaan. Terima dengan tak jaga adab. Tu antara sebab-sebab ilmu tak bermanfaat. Na'udzubillah. Satu, ilmu bermanfaat ni ilmu macam mana? Makin belajar, makin takwa. Makin belajar, makin takut dengan Allah Ta'ala. Makin belajar, makin hati-hati dengan Allah Ta'ala. Makin belajar, makin kenal. Makin belajar, makin taat. Makin belajar, makin mudah tersentuh hati. Makin belajar, makin faham akhirat. Makin belajar, makin kuat zikir. Makin belajar, dia mesti sepatutnya macam tu. Dia punya hubung kait lah. Macam apa? Makin kerja, makin banyak duit. Contohlah kan. Kahwin makin lama, makin banyak anak. Contoh kan. Anak makin lama makin besar. Arnab makin lama makin banyak. Contohlah kan. Kuda pun angka dia makin bertambah. Mesti lah macam tu kan. Barulah development. Baru ada istilah perkembangan. Kalau Arnab asalnya ada 300 ekor jadi 30 ekor. Tu bankrupt. Kuda asal seekor kena sakit, satu patah kaki, satu hidung kembang. Gigi tercabut. Kaki patah, tak jadi. Contoh kan. Lagi apa? Kerja 20 tahun, rupanya bukan ada harta banyak, hutang, bank, rumah hutang, kereta hutang, ni hutang, pi hutang,
hutang kerajaan, hutang alung, hutang angah, hutang acik, hutang alang, habis semua hutang. Beli Tupperware hutang, beli kapet hutang, semua hutang. Ya Allah. Tapi kerja, apa kerja 50 tahun dah. Tak ada satu benda pun harta. Kalau mati tu, oh tak tahulah, jenuh bayar hutang semua. Silap apa pun tak ada. Semua kerajaan bank tarik, habis ongcong liau. Pocik, bukan pocik, satu pocik. Awak saya cakap Tamil lah ni. Pocik habis, satu pocik mampus. Jadi penterjemah Tamil lah. Astagfirullah. Jadi saya nak sebut apa? Kaitan antara dalam hati dengan mulut. Jadi mulut ni penterjemah pun dalam hati. Kita nak jadi betul-betul apa yang diungkap dalam di mulut tu, apa yang dalam hati. Yang tu lah nak bagi tally tu. Yang tu yang kita, pasal kita lama dah sebut la ilaha illallah ni. Tapi yang kita sebut la ilaha illallah tu bukan daripada hati sanubari. Bukan daripada kenal kita siapa Allah Ta'ala. Bukan di atas faham kita la ilaha illallah. Tu yang kita kena latih banyak untuk menghidupkan hati dengan ilmu yang telah diberi dan ilmu yang telah dipelajari. Mudah-mudahan tu sebab untuk hati bercahaya, bersinar, berseri-seri kan. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Saya sebut tu untuk saya lah khasnya kan. Tuan-tuan tak apa, hati dah bersinar, terang menderang kan. Saya ni tak tahu lah, lagi tua ni, lagi rasa mujahadah lagi banyak nak kena buat. Lagi kita mengaji, lagi kita mengajar, cubaan dia lagi besar. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya cerita kat tuan-tuan pun bukan manfaat cerita kat tuan-tuan. Tapi saya nak cerita tanggungjawab lah kan. Apa saya nak sebut. Jadi saya nak kata apa? Lagi kita mencari, jangan tak tahu lagi besar dia punya cubaan yang akan kita tempuh. Ni sebab iblis dan syaitan lagi besar syaitan yang akan datang. Kalau kita tak ada usaha apa-apa, tak ada apa-apa, relax. Ilmu pun tak ada, apal pun tak ada, pengetahuan pun tak ada, rasa hati pun tak ada. Okey, steady, maintain. Boleh gelak hoha. Janji duit masuk, makan soru taramis. Soru lah, cakap Tamil lagi. Soru pun tak habis. Belak masuk. Badan kau gemuk. Harta pun makin besar. Kereta pun makin cantik. Anak pun makin ramai. Apa ni? Cucu pun makin banyak. Tapi bab dengan ketuhanan ni tak ada apa langsung. Tak jadi tu. Jadi sia-sia hidup. Na'udzubillah. Jadi saya nak sebut terjemahan tu ya. Jadi kaitan mengucap kalimah syahadah adalah rukun Islam. Apa kaitan dengan iman? Dia adalah syarat sah iman. Satu, Pak menakan Nabi, siapa nama? Abi Talib. Dia tak pernah bangkang Rasulullah SAW berdakwah. Tak pernah bangkang langsung. Bahkan kalau ada orang Quraisy yang menyakiti dan menghalang apa kerja yang dibuat oleh Nabi SAW, walaupun dia tak pernah mengucap kalimah syahadah, tapi kata dia, jangan kau halang anak menakan aku. Kalau kau nak usik, nak pengapakan dia, kau pengapakan aku. Pasal itu anak menakan aku. Aku jaga dia daripada kecil. Aku tahu tingkah laku dan peribadi dia. Aku hormat dengan dia walaupun dia anak menakan aku. Dia punya perkataan dia. Cakap Arab tu heran kan. Satu, dia menyanjung tinggi. Antara dia, anak dia Sayyidina Ali. Tapi antara dia dengan Muhammad SAW, dia kasih kepada Muhammad SAW ni. Kasih hebat dia kasih. Dia jaga sangat. Satu, kalau ada orang cuba menjatuhkan martabat, mengolok-olokkan Nabi SAW. Dia kata, aku pak menakan dia. Kau cakap baik-baik. Dia memang berakhlak mulia. Dia tak pernah sia-siakan orang yang susah. Kau tahu tak? Kau jangan cakap sebarang dengan dia. Kau jangan fitnah dia macam-macam. Tapi mulut tak pernah mengucap kalimah syahadah. Satu, atas zahir kita belajar macam mana? Tak diterima Islam dia. Pasal apa? Mulut tak pernah mengucap kalimah syahadah. Syarat untuk sah iman tu tak ada. Rukun Islam tak ada. Itulah bicara dia. Boleh? Faham kan? Satu, di atas makna yang ada pada la ilaha illallah tu. Maka Allah Ta'ala telah jadikan dia sebagai penterjemah apa dalam hati. Siapa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, macam mana? Dakhalal jannah. Ada Rasulullah pernah sebut itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa sebut je la ilaha illallah, pasti tempat masuk, tempat berada dia di akhirat esok adalah syurga. Tu pun syarahan fiqh apa tauhid macam-macam hal lah. Tapi umum saudara Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baik. Asal nak sebut terjemahan dijadikan oleh syarak oleh Allah Ta'ala sebagai terjemahan atas barang yang dalam hati. Apa dia? Daripada Islam. Dalam hati tu nak masuk Islam tu dan nak sahkan iman, kata Tuhan aku Allah, Muhammad Rasulullah, dan apa aqaidul iman yang ada dalam dia adalah dengan menyebut dan mengungkapkan kalimah syahadah ini. Yakni hanya senya diharap-harap oleh musannif akan demikian itu. Dia nak bagi huraian perkataan tu kerana bahawasanya rahsia kalimah la ilaha illallah itu amat banyak, tiada boleh dikira-kirakan oleh seseorang akan dia. Maka yang dikenaki dengan syarak di sini Allah Ta'ala hakiki dan Rasulnya majazi. Saya dah sebut ni. Dan walam yuqbal min ahadinil imanu illa biha. Tiada diterima daripada seseorang akan iman melainkan dengan dia. Iman tak boleh terima melainkan dengan dia. Jadi apa syarat mengucap apa hubungan mengucap kalimah syahadah dengan iman? Mengucap kalimah syahadah adalah syarat iman. Mengucap kalimah syahadah adalah rukun Islam. Masa yang sama dia adalah syarat iman. Mungkin kita tak pernah dengar tu kalau tak pernah belajar. Satulah nak menunjukkan iman dan Islam ni dia mengait lazim berlaziman. Satu, kalau hanya menutur di mulut tanpa ada datang daripada hati sanubari, yang ni panggil munafik ni. Yang ni istilah macam pepatah Melayu, bermuka-muka, talam dua muka. Apa lagi istilahnya? Hanya mengucap kalimah syahadah ibarat menanam tebu di bibir mulut. Manis bicara di bibir saja, tapi di hati lain bicara. Manis kata di bibir saja, tapi di hati lain bicara. Oh, tu jangan. Bukan saja manis kata di bibir saja, bahkan tengok pakaian, perwatakan, tengok macam orang hebat. Orang munafik zaman Rasulullah ni sembahyang belakang Rasulullah, majlis duduk depan, berlaga lutut dengan Rasulullah, tapi hati tak suka. Na'udzubillah. Kalau kita semak kita pun tak kena gaya. Kita ni macam-macam hal ni, cuma kita kadang tak pernah belajar khas menghadap guru yang bab jalan batin ni. Kita tak dapat suluhan daripada mereka. Kita duk rasa kita okey. Bila bertemu one by one, sembang tengok, kalau dia pun berani nak cakap apa sepatutnya dia cakap, yang dia nak cakap, dan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina, kita pula bersedia untuk dengar apa daripada mulut dia, apa yang nak dia ungkap. Menangis tak ketahuan kita, teriak, tak ketahuan kita nanti siapa. Bila iman kita disemak, disita, diselia, takut-takut tak sahiban tu. Khasnya dalam bab syahadah ni, kita mengucap kalimah syahadah, dia berisi ke kosong. Macam tu punya bahasa pun cukup dah, semak. Sebut la ilaha illallah tu dia berisi ke kosong. Kalau kosong, macam mana nak buat? Kalau mati walaupun mengucap la ilaha illallah, kosong. Macam mana? Kosong. Tu jaminan Rasulullah tu. Sebab qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atas syarahan lain dalam Al-Quran, hadis tu yang ulama dah bagi huraian dia dengan lengkap. Apa dia? Qala la ilallah, bukan qala bil qaul faqat, qala bil lafzi bil talaffuz faqat, qala bil kalam faqat, bahkan tasdiqan lima fil qalbi. Dia musaddiqan lima fil qalbi, membenarkan, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Apa dia? Allah, Rasul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti qalaha musaddiqan bil qalbi, bukan qalaha mujarradan anil qalbi. Jangan kata dia kosong, dalam hati tak ada apa. Dia serupa macam penjenayah angkat sumpah dalam mahkamah
Saya bersumpah dengan nama Quran yang saya akan bercakap benar, tiada yang benar melainkan yang benar-benar belaka. Mulut cakap macam tu, apa dia cakap semua bohong. Macam ganda bersumpah tadi, sumpah burung kakak tua, sumpah munafik, sumpah hanya bermuka-muka, sumpah untuk melepaskan pembicara, sumpah untuk merasa lapang dada, tapi bukan sebenarnya apa yang dia kata. Itu kot bahasa-bahasa. Tak maaf, rasanya bahasa ni jadi berbunga ke mana, dah jadi passion tu lah. Astagfirullah. Baik. Itu yang dia kata tak diterima iman melainkan dengan dia. Walam yuqbal min ahadil imanu illa biha. Dengan dia tu dengan apa? Dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khas kita dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut orang kafir dia mesti asyhadu. Dia mesti ada bersyahadah tu. Dia mesti ada asyhadu. Kita orang Islam tak syarat ada asyhadu. Kalau orang Islam, untuk sah Islam dia cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup dipakai. Tapi orang kafir kena asyhadu. Pasal apa dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan asyhadu? Pasal mesti dia sebut tu dengan dia menyaksi. Asyhadu ni menyaksi ya. Istilah menyaksi bahasa lain boleh pandang dengan mata kepala. Itu asal makna saksi. Menyaksi, mencuri maksudnya apa? Pandang dengan mata kepala, nampak orang mencuri. Ni menyaksi dengan kalimah syahadah maksudnya apa? Kalau asal terjemah dia, pandang dengan mata kepala, Allah adalah ilah, Muhammad adalah rasul kepada Allah, adalah utusan kepada Allah. Allah dan Rasul bukan boleh pandang dengan mata kepala. Seolah-olah pandang dengan mata kepala. Tu asyhadu. Mula tu asyhadu ni, saya pun kalau baca kitab saya duk syarah selalu, kita asyhadu bukan fi'il madhi, asyhadu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia menunjukkan hal dan mustaqbal, atau istilahnya dia menunjukkan bahasa Inggeris sikit, present tense, dan bukan saja present tapi dia menunjukkan present continuous tense. Dia ada present dan future, but continuously. I'm always witnessing Allah Ta'ala is my ilah and Muhammad is his prophet, utusan dia. Pegang betul-betul loh dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Always witnessing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam itulah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana nak bagi hidup hati kita tu macam tu? Satu, kita kena latihan zikir. Latihan tu apa? Ilmu mesti kutip. Lepas tu hadirkan apa benda dah belajar. Datangkan. Tak boleh semua, memang nak semua bukan senang. Bawa satu-satu. Kalau nak rasa Allah wujud pun belum, bawa aje la ilaha illallah. La wujud illallah. Makhluk tak duduk martabat wujud. Makhluk diwujudkan. Dia maf'ul. Allah wujud. Allah fa'il, yang mujid, yang mewujudkan sesuatu. Allah hakiki, sabit, sabat, subut wujud dia. La ilaha illallah. Bagi sedar Allah wajibul wujud. Semua ni mungkinul wujud, jaizul wujud. Bagi betul hak tu loh. Zikir bagi fokus tu 10 tahun pun 10 tahun Pasal yang tu pun tak hadir, macam mana nak hadir hal lain? Macam mana nak hadir perbuatan mudarat, munafaat hanya datang pada Allah Ta'ala? Macam mana nak faham baik buruk daripada Allah Ta'ala? Nak hadir kata Allah ni wajib ada, aku ni asal tak ada, semua makhluk ni Allah yang bagi ada, yang tu pun tak kerti. Macam mana nak faham? Itu yang jangan kita kadang-kadang mengaji ni tergesa-gesa nak khatam kitab. Rupanya kita belajar hak mula-mula tu pun kalau ikut padan dah untuk dapatkan iman dan sah iman. Walaupun tak khatam kitab, dapat wujud je pun kalau ikut sah dah iman seharian. Cuma detail itu tak habis kan. Tapi kalau ikut yang kita nak hadir hati, boleh bawa Allah wujud hakiki, makhluk ni diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semua makhluk ni tak boleh berdiri sendiri, bahkan semua berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang satu, tak ada siapa bersekutu dengan dia. Tak ada siapa bersekutu dengan dia, bahkan mesti semua makhluk berhajat hanya pada Allah Ta'ala. Semua ni jaizul wujud, mungkin wujud, asal tak wujud. Kalau betul di hati ni, Masya Allah,
bahkan sentiasa hidup perasaan tu macam tu, inilah dikatakan iman. Inilah dipanggil always witnessing, sentiasa bersyahadah, sentiasa asyhadu, aku bersaksi, aku sentiasa bersaksi, aku sentiasa dapat melihat, menyedari Allah ni ilah yang aku berhajat pada dia. Aku ni hidup, dia yang hidupkan aku. La ilaha illallah. Nak 24 jam. Faham tu? Yang 24 jam tu apa? Aku, langit, bumi, tanah, batu, tumbuhan, apa saja kita tengok, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kita beradab, makhluk-makhluk ni, jalan-jalan kita untuk sedar ni semua makhluk Allah. Allah bagi jadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Besar tu pelajaran tu sebenarnya nak dapat. Dan yang tu ialah antara hasil mahsul dan intipati yang kita nak bagi hasil dengan tauhid yang kita pelajari. Itulah baru dipanggil ilmu nafi'. Nafi'. Insya-Allah. Itu yang tak diterima seseorang untuk menjadi Islam dan sahkan iman yang ada dalam hati sanubari dia, melainkan dengan mengucap kalimah syahadah. Yang mengucap ni rukun Islam, masih yang sama, dia ialah syarat sah iman. Maka zahir perkataan musannif pengarang ni bahawasanya bertutur dengan kalimah la ilaha illallah itu menjadi syarat sah iman. Memang macam tu. Maka iaitu kata dia dhaif, maka yang muktamad. Ni seingat saya yang ni yang kuat, tengok dia sebut. Iaitu dhaif, tapi dia je dengan dhafun. Maka yang muktamad bahawasanya bertutur dengan dia itu menjadi syarat pada menjalankan atas segala hukum dunia jua, bukan syarat terima iman. Jadi mengatakan dia sebagai syarat sah iman, yang tu qaul dhaif. Apa itu yang muktamad macam mana? Maka yang muktamad bertutur dengan kalimah syahadah itu, dia menjadi syarat, tapi bukan syarat sah iman, tapi syarat pada menjalankan atas pada hukum dunia jua. Memang kalau ikut syarat tu lah kan, kita bicara situ sebenarnya. Yang ni dia nak hurai sikit itu. Jadi atas kata syarat sekalipun, dia syarat untuk hukum dunia juga. Maksudnya kat dunia tak akan diterima Islam melainkan mengucap kalimah syahadah. Kat dunia memang macam tu kan, macam tu. Okey, siap. Jadi yang kata dia syarat tadi, syarat iman atas hukum dunia. Baik. Yang ni yang kena panjang sikit. Jadi saya sebut tu atas umum yang kita faham, tu lah. Tak dia nak syarah satu lapis lagi. Yang syarat mengucap kalimah syahadah ni, dia syarat untuk sah iman atau hukum dunia. Lepas tu kalau akhirat macam mana? Yang tu dia nak sebut. Maka bukan syarat terima iman di sisi Allah Ta'ala pada hakikinya. Di atas kaedah itu ya. Maka barang siapa beriman dengan hatinya, maka tiada sempat lagi bertutur dengan dia. Bertutur dengan diajar macam tu. Apa? Ditulis apa tu, Rumi? Diajar. Tiada sempat lagi bertutur dengan diajar dahulu daripada matinya. Maka nescaya sah pada Allah Ta'ala daripada isi syurga. Inilah halnya. Yang ni memang siapa yang memang membenar di hati, dia tengok tak ada orang nak ajar dia la ilaha illallah ni, macam mana? Mati. Di sisi manusia macam mana? Kafir. Kalau Cina macam mana? Dundung ceng, dundung ceng, dundung ceng, dundung ceng. Tak faham? Naik lori tu lah kan, kenderaan mayat. Lori mayat lah kan.
Memang tanam perkumpulan Cina lah. Kalau tak, ini clean lah kan. Walaupun hati dia dah beriman dah, tapi tak ada orang nak ajar kalimah syahadah ni, macam mana? Dunia kafir, di sisi Allah iman. Bila tak ada orang nak ajar dan tak sempat nak mengucap. Jika inilah halnya jika ia daripada anak orang kafir. Adapun anak Islam, maka tiada disyaratkan bertutur dengan dia. Ini memang anak orang Islam tak syarat. Ini dia cerita anak-anak pula, kanak-kanak. Tu kata huraian dia untuk menghuraikan, kata kalau muktamad tu dia ada detail dia macam ni. Hanyalah kita hukumkan Islamnya mengikut bagi ibu bapanya. Ini kaedah kita dalam mazhab Syafi'i. Melainkan jika ada makna perkataan yang menjadi kafir ataupun membuat pekerjaan yang menjadi kafir, maka tak kala itu wajib ia mengucap kerana ia telah murtad. Na'udzubillah. Dengan yang demikian itu, kaedah kita dalam Islam, anak daripada orang Islam, walaupun dia tak kerti mengucap kalimah syahadah, bila mak bapak dia Islam, anak dia ikut Islam, walaupun anak ni dia besar sampai tua nak mapuh dah, mengucap kalimah syahadah pun tak kerti apa hukum? Islam. Selama-lama tak ada perkataan dia, perbuatan dia atau hukum kita sesama manusia yang boleh jatuh jadi murtad ataupun jadi kafir. Na'udzubillah. Kita hukum dia Islam. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, wala nukafir mu'minan bil wizri, sekalipun dia ni minum arak, main judi, zina, tak sembahyang, makan babi, bunuh orang pula tu. Betul bunuh diri sendiri, kepung dia tembak. Macam mana? Masih hukum Islam, tanam perkumpulan Islam. Doa dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doa sama mayat lah tu. Tanam perkumpulan Islam. Urusan dia dengan Allah Ta'ala macam mana? Serah, yang tu bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Kerja kita dah buat. Zahir ni Islam. Di sisi Allah Ta'ala sah tak sah ke, batin dia macam mana, akidah dia, i'tiqad dia macam mana, tak wajib atas kita nak selidik lah tu. Siap. Itu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi faham dia syarah ke atas qaul muktamad tu, orang yang memang membenarkan di hati tapi tak ada orang nak ajar, tak sempat nak ucap kalimah syahadah, maka sah iman dia. Itu qaul muktamad. Yang tu memang muktamad. Itu memang muktamad. Jadi yang atas kita sebut tadi, yang awal apa dia? La ilaha illallah, dia rukun Islam dan dia ialah syarat iman bagi orang yang memang dah belajar, dah faham. Ada orang duk ajar, ada orang ajak dia, ada orang suruh dia, tapi dia tak nak. Hak tu memang tak sah iman, melainkan dengan mengucap kalimah syahadah. Memang mengucap kalimah syahadah adalah syarat untuk sah iman dalam hati. Wajalah bagaimanapun atas qaul muktamad tadi, itu yang ada bahas ulama mengenai, saya sebut tadi, siapa dia? Abi Thalib. Tak pernah ada dia bangkang Rasulullah. Kalau tengok hati tu gaya-gaya macam mana? Dia beriman tak dengan Rasulullah? Dia membenar tak Rasulullah? Dia percaya tak yang ni utusan Allah? Gamaknya lah, dengar, gamaknya. Agak-agak percaya tak? Kalau dia tak percaya, dia dah lama macam Abu Lahab dan Abu Jahal tau. Tapi dia antara empat penakan yang stay cool aja dengan Nabi SAW. Sampai dia bagi jaminan, kau jangan takutlah duduk di Mekah ni. Apa saja tindakan kau di bawah pemerhatian aku. Mereka takkan berani mengapakan engkau selagi aku masih hidup. Kerana engkau adalah menakan aku, engkau di bawah jagaan aku. Aku pelihara engkau daripada kecil. Kerja kau teruskanlah. Agak-agak dia beriman tak? Tapi bila dia mati, barulah orang kafir mesyuarat sampai tahap nak bunuh Nabi SAW. Masa hidup tak berani. Masa pak penakan ni masih hidup tak berani. Sebelum berlaku Isra' Mi'raj tu, dua perkara sedih yang berlaku pada Rasulullah. Apa dia? Sayyidatina Khadijah wafat. Begitu juga Abi Thalib ni meninggal, wafat. Apa nak sebut? Bila dua-dua tak ada, mereka berani untuk membuat bermacam-macam hal pada Nabi kita Muhammad SAW. Asal nak sebut ke Abi Thalib tu yang ada bahas ulama.
Bahkan ada ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia ada bahas mengenai sah tak iman Abi Talib dengan keadaan dia macam tu. Memang dia tak pernah mengucap kalimah syahadah. Tapi boleh jadi tak sebenarnya dia beriman dengan Allah Ta'ala? Boleh jadi tak? Bila boleh jadi tu, kita tak usah cakap banyak-banyak dengan Abi Talib ni. Cukup sekadar tu sebut sekali lalu Pasal apa? Boleh jadi sebenarnya dalam hati dia membenarkan Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang ada pada dia membela Nabi SAW tu. Satu ulama ada khas bicara waktu tu. Tambah pula dia ada keturunan dengan Rasulullah. Rasulullah, pak ayah Rasulullah dengan tu adik-beradik. Satu perut, satu mak, satu bapa. Jadi dia bukan sebarang orang dengan Nabi SAW. Orang yang rapat dengan Rasulullah. Apa saya nak sebut. Jadi jangan kata lebih-lebih dekat Abi Talib ni. Siap. Sebut sekadar macam tu je lah. Dan boleh jadi mereka ni sah iman. Dah bandingkan, kalau nak bandingkan dengan kita pun agak-agak, kita dengan Abi Talib tu, kalau kita lah dengan iman kita dengan Rasulullah, dengan Abi Talib bantu Rasulullah dan istilahnya bela Nabi SAW masa dia hidup sebelum dia mati tu, memang dia tak mengucap kalimah syahadah depan Nabi, tak ada. Memang tak pernah dia mengucap kalimah syahadah, tapi dengan dia bantu tu, dengan apa kita bantu untuk tegakkan agama Allah Ta'ala ni, macam siapa lagi iman? Dia lagi iman ke kita lagi iman? Saya ngaji ada tuk-tuk sebut bahasa itu, macam ada agak-agak siapa iman lagi? Kita pasal mak bapak kita Islam duk mengucap kalimah syahadah, satu kita boleh sembang mengucap kalimah syahadah, tapi kalau kena pressure macam tu agak-agak macam mana? Kita dengan Abi Talib agak-agak siapa lagi iman? Abi Talib lagi beriman ke kita lagi iman? Tak kena gaya, rupanya di sisi Allah Ta'ala iman Abi Talib tu lagi sah daripada iman yang ada kita. Boleh? Faham saya cakap apa? Satu ada ulama bahas sebab tu. Yang tu yang atas qaul mu'tamad tadi dia sebut. Atas kanak-kanak orang tak sempat belajar tu memang lah. Jadi mengucap kalimah syahadah dia tak jadi syarat untuk sah iman. Tapi sah iman ni di sisi manusia. Pasal nahkum bil zawahir, Allahu Ta'ala yatawalla sarair. Yang tu atas mu'tamad memang dipakai macam tu. Tapi atas bicara hukum kita, nak hukum dengan manusia ni, nak hukum macam mana? Mengucap sah tak sah. Tu yang umum sebut Abi Talib tak ada. Memang tak dimatikan, tak diselesaikan dia dengan jenazah dia dengan cara Islam pun. Tidak pun. Tidak pun. Tapi nisbah hakiki benarkah dia beriman? Serahkan urusan dia pada Allah Ta'ala. Tengok gaya tu macam mana. Memang gaya orang beriman. Boleh faham cerita apa? Jangan berserabut kepala sudah. Satu, saya kadang saya tak suka cerita khilaf-khilaf tu. Saya cerita hak mu'tamad je. Cerita khilaf ni kadang berserabut kepala. Ada benda tak boleh nak ambil. Apa benda nak cerita ni? Mana satu? Tadi kata betul, tak betul tu. Pula ada betul pula mu'tamad, ada syarat pula macam ni. Kan dah bercelaru. Takut bercelaru tu kalau saya tak suka sebut khilaf-khilaf. Sebut seketul Memang saya duk pegang dalam kepala atas hukum kita nahkum bi zawahir Allahu ta'ala sarair. Apa dia? Mengucap kalimah syahadah dia rukun Islam dan ialah syarat iman. Syarat iman. Atau apa? Dia atas hukum dunia. Di sisi Allah Ta'ala memang kita serah. Bahkan orang munafik pun macam mana? Kalau dia mengucap kalimah syahadah macam mana? Kita hukum zahir Islam, batin kita tak tahu. Batin macam mana? Serah pada Allah Ta'ala. Bukan kerja kita pun nak semak batin dia, nak semak-semak dia, nak tanya-tanya orang pula. Dia ni betul tak betul, tulen ke tak tulen, ke photostat punya keiman ke, mana kita tak tahu. Bukan kerja kita pun. Serah je urusan Allah Ta'ala ke Allah Ta'ala. Yang kita buat hukum urusan kita. Jadi atas sebut mengucap kalimah syahadah dia ialah rukun Islam, dia ialah syarat iman, itu atas urusan kita hukum kat dunia. Siap. Jadi atas bicara batin, tu yang saya sebut ada. Kalau ikut batin Abi Talib macam mana? Ada ulama kita antara yang seingat saya ada satu kitab dikarang oleh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah. Itu masa dulu. Dengan elok bukan Ahmad Rozaini. Ahmad Zaini Dahlan. Nama saya pun antara arwah tok saya kak dia. Bagus-bagus nama saya ni. Tok menakan saya Tok menakan tu maksudnya tok saya betul itu kak dia. Tok saya nama dia Salasiah.
Nama lupa pula dah. Tuk Menakan tu yang nama tu yang lupa tu. Allahumma salli wa sallim. Dia yang buah nama ni, kata dia. Pasal dia kenal ulama-ulama dulu, kata dia, bohlah nama Ahmad Rozaini. Saya ada mufti Mekah nama Ahmad Zaini, ni Ahmad Rozaini. Tak faham sudah, saya nak cerita tentang sikit. Kenapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni, dia mengarang satu kitab, nama dia Asnal Matalib fi Bayani Imani Abi Talib. Satu kitab khas, bahas itu. Panjang, terbalik Iqra'. Cerita hak tu lah. Satu atas kaedah beradab dengan Rasulullah macam mana? Silent dengan Mbak Abi Talib ni. Umum sebut, tak ucap nama syahadah. Cukup. Tapi batin macam mana? Tengok gaya tu, special punya orang. Baik. Itu kalau nak syarah ke bab batin, boleh jadi ada iman situ. Yang tu serah kita kat Allah Taala. Jadi atas sebut mengucap kalimah syahadah ni, dia rukun Islam, syarat iman atas hukum dunia, hukum zahir. Jadi kalau anak orang kafir, dia ikut mak bapak. Dan disyaratkan pula dengan lafaz asyhadu. Ni khas kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ada yang tak mensyaratkan asyhadu. Kita mazhab Syafi'i mesti ada asyhadu. Kalau orang kafir, katalah dia accident, kita pun kenal dia, jumpa apek ke apa ke. Oh, apek ah. Wah, kesian lah lu sudah accident lah. Dia pun, haji ah, tolong sama awak. Tolong apa? Kasih buah bangsa Islam. Kita pun ajarlah, la ilaha illallah. Dia pun mengucap, la ilaha illallah. Contoh lah, mati. Ya? Kaedah kita tak sah. Maksud apa? Tak ada asyhadu. Mazhab lain ada, sah. Yang tu pun kalau dia boleh mengucap, kalau kita nak urus jenazah dia cara orang silap, boleh tak? Boleh tak? Tak tahu undang-undang. Bukan senang nak buktikan kata dia masuk Islam. Tambah kita masuk mahkamah pun, sumpah lah 100 kali pun. Macam mana? Kalau keluarga dia tuntut, masa bila masuk Islam buat tak bisa banyak. Masa bila pejabat agama daftar. Mana surat pejabat agama kata dia masuk Islam? Mana dia? Buat suruh dalam mahkamah. Mampai lah. Tapi macam mana? Bila dia memang mengucap macam mana? Memang kita kalah sama tu pelari dalam mahkamah apa? Macam mana? Memang tak boleh lawan lah tu. Memang dekum dunia macam tu lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, sah. Di sisi mazhab Syafi'i pun kalau ikut tak sah, pasal tak ada asyhadu. Tapi mengikut Abu Hanifah apa mazhab lain, sah. Macam mana? Di atas tengok keadaan dia pun, dia kata, haji lah, tolong ajar saya mengucap lah. Saya sudah mau mati mah. Contohlah, saya buat drama sikit macam tu kan. Tapi nak cerita hukum tu, macam mana? Kita buat ajarlah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terima kasih ya. Nanti kita buat drama pendek 3 minit je, buat cerita tu tak? Macam mana? Di sisi Allah Ta'ala mudah iman. Doa lah untuk dia. Allahumma firlahu warhamhu. Jadi kaedah kita mesti dengan lafaz asyhadu pada tiap-tiap dua kalimah itu. Asyhadu pada la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kita duk tengok kita punya lafaz syahadah macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Wa asyhadu sekali lagi dekat Muhammadar Rasulullah. Tak memada dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak memada. Di atas kita tak memada. Untuk masuk Islam mesti dua-dua tempat ada asyhadu. Kalau mazhab lain pun yang tak mensyaratkan asyhadu, mereka tak tinggalkan asyhadu pasal nak keluar khilaf, nak mura'ah daripada pendapat ulama yang mensyaratkan asyhadu supaya jangan ada khilaf iman dan berimannya orang kafir di atas kalimah syahadah yang dia ungkapkan. Dan disyaratkan pula dan lagi disyaratkan mualat antara keduanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada mualat, jangan pisah.
Kalau tak sempat, tu serah pada Allah Taala. Macam saya contoh cerita tadi kan. Kita buat aja asyhadu alla la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Mati Muhammad Rasulullah tak ada sebut. Macam mana? Kalau tengok hukum dunia macam mana? Tak sah. Pasal syarat tak cukup. Tapi kalau tengok tu, tengok gaya tu, sahlah iman. Mudah-mudahan sah. Setertib lagi hendak ada orang yang mengucap itu akil. Dan orang mengucap tu dia akil, baligh. Jangan ia kanak-kanak. Kanak-kanak kalau mengucap kalimah syahadah, iman dia tak diterima pasal kanak-kanak orang kafir, agama dia mengikut mak bapak dia. Sekalipun kanak-kanak ni dia hantar sekolah pasti, sekolah taski, masuk tahfiz. Umur 9 tahun, 30 juzuk hafal. Mak dia kafir, bapak dia kafir. Hafal Quran, mati COVID. Contoh. Bukan mati COVID, mati vaksin. Nak masuk tahfiz kena vaksin, mati. Macam mana? Hukum asal macam mana? Anak akan ikut hukum mak bapak. Bahkan Malaysia pun dah pakai undang-undang tu. Apa agama mak bapak, itulah agama kanak-kanak sampai umur 18 tahun. IC dia tak akan tulis nama status agama. Status agama kosong. Umur 18 baru boleh daftarkan agama dalam IC. Kalau dulu beranak-beranak aja agama kanak-kanak apa? Islam. Pasal apa? Ikut agama mak bapak ataupun salah seorang daripada mak bapak di Islam, hukum anak tu Islam. Itu kaedah kita. Tapi benda tu dah ditukar, undang-undang tu dah ditukar. Sampai umur 18 baru boleh tulis status agama. Sekarang yang mana tak umur 18, status agama kosong. Itu kat Malaysia punya sikit. Undang-undang asal kita dalam syarat kanak-kanak tu walaupun dia hafal Quran, tapi oleh kerana dia kanak-kanak tak balik lagi, pasal istilahnya dia tak ada akal, dia tak faham betul perjalanan agama macam mana, walaupun hafal Quran, mati macam mana? Dia ikut agama awak dia. Cuma tak adalah akhirat esok disiksa, tak adalah. Pasal nama pun kanak-kanak. Tapi dia di dunia dihukumkan cara orang kafir. Pasal apa? Pasal agama kanak-kanak adalah mengikut agama mak ayah dia. Walaupun hafiz Quran. Itu kaedah kita. Dan memang masuk mahkamah apa pun kalau kita kelahi, memang tak menang. Memang tak menang. Dan jangan tak tahu, puak kafir pun dia takkan bagi. Kalau dia bagi, mundur. Kalau mak bapak dia misalnya, itu anak dia mati, meninggal, dia pun tahu kelebihan agama Islam ni, kata dia, wah taklah apa, anak pun sudah mati lah, tapi wah sudah lega, sudah hafal Quran 30 juzuk lah. Wah pun taklah hafal, wah baca Quran pun taklah letih mah. Tak apalah, nanti dia jadi sebab saya masuk syurga. Tak apalah, urus cara Islam, dia bagi. Apa? Satu hal, tapi jangan mak bapak dia biar bodoh itu. Ya. Dah harapan anak dah bagus, dah hafal Quran dah, dia pun dah bagi untuk kita urus jenazah anak dia macam tu. Macam mana? Bagi mak bapak dia masuk Islam. You sudah bagus, anak macam ni, lu bila mau masuk Islam? Wah ajar sama lu. Lu mengucap kalimah syahadah, wah kasih masa sama lu, wah kasih ajar lu sama lu, kasih pandai agama Islam ah. Tak ada, wah lu duduk pondok sama gua. Gua punya mak pun Cina mah, jangan takut lah. Mari mah. Cakap dengan dia, bagi dia masuk. Ajar dia. Besar tu buat masjid tu. Tambah pula bila dia masuk, keturunan dia semua masuk Islam. Bestnya. Amin. Tu kita punya kerja-kerja dakwah tu kan. Cuma nak buat macam tu lah. Duk ajak orang Islam ni pun jenuh kita berkelahi. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Begitu juga jadi syarat-syarat tu mesti dia balik, jangan kanak-kanak dan gila. Dan disyaratkan pula dengan suka hati. Mesti dengan suka hati dia. Tak ada siapa-siapa paksa, dengan kerelaan dia. Kalau kita tanya, siapa yang ajak kamu masuk Islam ni? Memang saya nak masuk. Saya dah lama dah belajar agama Islam. Sekarang memang saya nak masuk Islam. Saya ada kawan-kawan saya dulu yang mengajar MRSM. Saya ingat MRSM ni semua Melayu, punya ada kat China. Ada kat India, tapi tak ramai Dan memang ada kena anak-anak Cina dan India ni masuk MRSM ni, akhlak dia lagi bagus daripada orang Islam. Malunya satu hal. Itu dia buat apa? Dia boleh cakap dalam satu budak tu masuk, kawan saya ni dah attack lah. Wah, dia target lah. Budak ni mesti Islam. Aku nak pergi Islam. Memang masuk Islam budak tu. Dan dia jadi satu ikon dalam sekolah
untuk jadi pelajar contoh. Cuma bila dia masuk Islam di tangan kawan saya ni, tak ceritalah kat mak ayah dia. Pasal mak ayah dia tak suka. Tambah bangsa asing ni, Cina budak tu. Bangsa asing lagi kalau tahu masuk Islam ke, air besar dia apa. Dia buat keluar MRSM. Apa nak sebut. Jadi dia diam apa. Dia pandai-pandai lah dia bawa diri. Kawan tu pun memang ajar satu macam mana dengan mak bapak macam mana. Sampai sekarang dah besar balik, dia isytihar diri dia Islam. Cuma saya tak tahu cerita kebelakangan ni macam mana mak bapak dia macam mana masuk Islam ke apa. Tapi dia memang budak bagus, belajar cemerlang. Akhlak pun sangat baik. Dan dia belajar Islam, belajar kat mana? Kawan saya tu lah, dia ngajar. Buat kuliah Maghrib, Zuhur, Asar. Kat MRSM, buat macam sekolah pondok. Sampai pengetua panggil. Dia pelajar biasa, dia guru biasa je, bukan guru penolong kanan ke pula. Apa? Guru berduduk dalam sistem kerajaan ni masalah dia. Kena panggil. Pasal apa? Awak ingat ni sekolah agama ke? Budak-budak MRSM tu semua berkepiah. Semua selain pada waktu sekolah, semua pakai kain pelekat, kain Melayu. Pakai kepiah. Kepiah pun putih semua. Macam mana? Sakit hati orang tengok. Kena panggil dengan ketua. Kena panggil. Kamu ingat ni sekolah agama ke? Ni apa masalahnya saya nak ajar agama? Yalah, tapi kita bukan sekolah agama. Apa masalahnya kita bukan sekolah agama, saya nak ajar agama? Salah ke saya ajar agama? Habis kawan pandai bercakap. Steady. Guru besar tak boleh kata apa. Tapi yang ni salah dalam ilmu. Salah apa? Salah dalam ilmu, tak salah dalam agama. Apa masalah? Takkan guru besar tak nak bagi pakai kain pelekat, nak suruh pakai sependa. Oh, dia bagi ayat macam saya ke? Sekolah sama dengan Makan Datuk dulu. Saya sini ada. Di bawah saya setahun. 2 tahun. Umur muda sikit daripada saya. Oh, dia pun cakap pandai. Berjaya dia buat. Itulah sampai anak-anak murid dia sampai didoktrin dengan macam sekolah agama. Hafal siap, Matan Johara hafal. Budak MRSM. Jadi boleh buat ke? Boleh buat. Budak-budak pun cerdik-cerdik. Bukan budak PL, budak-budak J, budak-budak M. J tu jahil, M tu malas. Budak triple A punya, A. Double A. Hanallah ila siratal mustaqim. Jadi syarat dia mesti dengan suka hati lah. Syarat kena ada suka hati ni bagi orang kafir zimmi. Ada pun orang-orang yang murtad apa, suruh dia masuk Islam balik, paksa dia. Yang tu boleh paksa. Bahkan kalau dia tak masuk Islam boleh bunuh. Dia masuk Islam pasal paksa. Sekali pun paksa. Dia mengucap kalimah syahadah, buat apa yang sepatutnya. Dia kena masuk Islam balik. Dia tarik balik apa-apa yang membuatkan Islam. Sekali pun masukkan dia Islam balik. Pasal apa? Murtad ni baru besar. Na'udzubillah. Kemudian dia kata fa'alal aqili an yuksira min zikriha mustahdiran. Wallahu a'lam. Jadi yang ni juga penting nanti pelajaran dia nak sebut tahu mana. Dia atas kata pentingnya kalimah la ilaha illallah ni, besarnya makna dia rukun Islam, syarat bagi iman. Sebab tu dia sebenarnya translator apa dalam hati. Macam mana kita nak jadikan apa yang di mulut tu adalah daripada hati sanubari kita. Tak dapat tidak, mesti hati sanubari tu diisi dulu dengan irfan, kenal Allah Ta'ala, siapa Allah, siapa makhluk. Letakkan makhluk tempat makhluk, Allah pada kedudukan Allah Ta'ala. Ungkap la ilaha illallah dengan hadir semua makna. Satu besar pelajaran kita ni. Kita pun hujung kitab nak buat kesimpulan dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar tu faham, dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk benar-benar boleh menyebut kalimah ni yang datang daripada hati sanubari kita, dan dia tak bebai kita, bodoh kita, maksiat kita yang banyak ni mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Kita baca kitab macam ni jadi sabab dan wasilah untuk dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala buka kami tu hati kita untuk kita kenal kepada dia, boleh taat kepada dia, sentiasa zikir kepada dia, mentauhidkan dia, sentiasa syahadah, musyahadah, asyhadu kepada dia dalam setiap keadaan dan setiap masa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung fa'alal aqili an yuksira min zikriha mustahdiran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.